mari dah. Mana ni? Tunggu sebentar bila luar kakak nak metau untuk nak share dalam salam-salam baru. Boleh adik kakak yang duduk dalam salam-salam baru boleh ikuti sama-sama. Mana ni? Ya, duduk di situ. Asyik. Pulah pergi pulah mari cabut penggah. Pulah pergi pulah mari cabut penggah. Mari lagi. Mana ni? Kejap. Okey. Chai. Salam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara okey dah, suara Abdul Karim Kumayani. Suara okey? Suara okey dah. Terima kasih kepada sahabat dalam TikTok, dalam Facebook yang masuk. Sekarang ni kan nak testing suara, lepas tu start nak check clear benda-benda dulu. Okey, alhamdulillah clear. Kan akan masuk pergi kepada persoalan tazkirah kita malam ni, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada kerabatnya, kepada semua sahabatnya, juga kepada semua alim ulama dulu sampai sekarang. Salam sejahtera juga kepada semua adik kakak dengan rahmat Allah yang turut sama di dalam tazkirah Ka'nab kali yang ke-213. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera juga kepada semua pihak Facebook dan juga TikTok yang menjaga molek secara langsung Ka'nab. Alhamdulillah. Malam ini kita masuk di dalam tajuk munafaat ilmu. Adik kakak, sambungnya daripada tazkirah lepas. Berhubung dengan tazkirah 210. Bahagian munafaat ilmu. Adik kakak boleh rujuk tengok kitab tambahan. Kanak cedek kalau di Malaysia mudah dapat di kedai-kedai kitab. Di Thailand Selatan jadi masalah sedikit. Walau macam mana pun, kalau kita berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan ilmu yang dipelajari, yakni mudah faham dan boleh diamalkan, insya-Allah. Di antara kitab-kitab yang boleh dirujuk tengok adalah nombor 1, Al-Quran Makna dan Tafsir. Nombor 2, Kitab Ihya Ulumuddin Jilid 1, keluaran Malaysia. Nombor 3, Himpunan Hadis-Hadis Sahih, bahagian Himpunan Ilmu, dan lain-lain kitab mempersoalkan kedudukan ilmu. Tajuk yang nak dipersoalkan malam ini adalah bab ilmu. Nombor 2, tajuk perihal makanan minuman halalun tayyibah. Jadi 2 perkara. Persoalan daripada adik kakak ni, adik Jumaah.
Semua-semua ni daripada persoalan adik kakak jemaah yang nak pencerahan, tambahan. Sambungnya daripada tazkirah 210. Hak lepas. Ni adik kakak. Adik kakak. Okey. Kita mulakan majlis kita malam ni. Kepada semua adik kakak. Tadi untuk mukadimah. Jangan nak ulang baca sikit lagi. Kepada semua adik kakak yang turut serta. Kita sama-sama membaca Al-Quran. Ayatul Kursi. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan. Mendapat ilmu. Dan dijauhkan daripada sebagai gangguan. InsyaAllah. Kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, terima kasih pada semua adik kakak yang duk turut baca. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi keberkatan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita semua. Kepada kita semua yang duk dengar, duk belajar. InsyaAllah. Okey adik kakak. Tajuk yang nak dipersoalkan adalah bab ilmu. Nombor 1. Nombor 2, tajuk perihal makanan minuman halalun tayyibah. Jadi 2 perkara malam ni hak adik kakak minta supaya buat kan nak buat pertambahan, masuk koyak pencerahan tambahan pada tazkirah lepas, insya-Allah. Okey adik kakak. Tujuan supaya kita sama-sama faham dan dapat munafaat daripada apa yang difirmankan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana kaedah yang diberitahu di dalam Al-Quran, Al-Hadis mesti diikuti untuk mendapat ilmu dengan betul. Boleh faham adik kakak? Tujuan kita belajar bab ilmu, tujuan kita belajar perihal makanan minuman halalun tayyibah supaya kita sama-sama faham dan dapat munafaat daripada apa yang difirmankan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Kerana faedah yang diberitahu dalam Quran, faedah yang diberitahu di dalam hadis, mesti kita adik kakak ikuti untuk mendapat ilmu dengan betul. Itu kelebihan dia adik kakak. Seterusnya, bertujuan supaya tahu bahawa ilmu amal ibadah yang diperintahkan secara paksa, secara berhukum daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benarnya untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan bakal keturunan kita pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Tengok adik kakak. Tujuan seterusnya ni, kita belajar ilmu tentang ilmu amal ibadah. Bab makanan minuman halalun tayyibah. Mengikut Al-Quran, Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya
Kita tahu bahawa ilmu amal ibadah ni yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala secara paksa, secara berhukum daripada Allah dan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenar-benarnya untuk menyelamatkan diri kita. Allah Ta'ala paksa kita, Allah Ta'ala paksa dengan berhukum supaya kita ni tahu ilmu amal ibadah yang diperintah. Sebenarnya Allah dan Rasul tadi sebenar-benarnya untuk nak menyelamatkan diri kita, hamba, manusia, umat. Tengok tadi aku. Nak menyelamatkan baka keturunan kita pada kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tengok tu, moleknya Allah Ta'ala. Fikir sesuatu, buat sesuatu, sediakan sesuatu untuk kita manusia. Selamat. Selamat di segi dalam kehidupan di dunia, selamat juga hidup di akhirat. Ikut sungguh, insya-Allah Allah Ta'ala jamin selamat adik kakak. Sebab itulah kita tak boleh buat main-main. Bab ilmu, bab makanan, minuman, ada benda ni kita kena biar sebati dalam kehidupan kita, jaga sungguh-sungguh. Ibarat kat benda yang berharga dalam diri kita, benda yang berharga kita simpan. Ilmu, makanan, minuman, hak kita duduk amal buat pada setiap masa. Tujuan seterusnya adik kakak adalah perihal makanan minuman halalun thayyibah. Selain pada bab ilmu, seterusnya adalah kita akan pergi kepada perihal makanan minuman halalun thayyibah. Bab apa yang Allah Ta'ala sebut halalun thayyibah? Halal lagi molek. Seperti perkara terlepas pandai benda ni. Allah Ta'ala royak. Makanan minuman halalun thayyibah ni seperti terlepas pandai kita manusia ni. Allah Ta'ala royak. Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala royak betul, tapi kita ni buat terlepas pandai, macam tak cara. Tak ada mustahak. Macam tak cara mana. Buat tak apa. Sedekah Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala royak. Allah Ta'ala ajar nak pula. Teguh larang, royak ajar kepada kita. Kita buat seperti terlepas pandai. Macam yang tak ambil tahap, macam yang tak mustahak. Dalam kehidupan tak apalah makan beg mana, pesen mana, lagu mana apa. Tak kira. Asal kau boleh makan. Adik, kakak, Allah Ta'ala royak. Kita ni, kalau tak ada ilmu, lagu tu lah. Sebab itulah malam ni, kita tengok. Tujuan seterusnya tadi, perihal makanan minuman halalun thayyibah seperti perkara terlepas pandai, sedangkan makanan minuman kita tadi paling besar merosakkan kita. Tengok, punca yang merosakkan kita hak paling besar tu duduk daripada makanan minuman. Kita khabar tak hidup adik kakak. Selama kening, sebelum kanak cerita ataupun untuk turu lain ngajar, kita pernah mikir tak bahawa yang merosakkan kehidupan kita ni, salah satunya yang besar merosakkan kita adalah daripada makanan minuman. Termikir ke tak? Lagu mana makanan minuman yang merosakkan kita? Kenapa paling besar? Kerana makanan minuman tadi yang tidak halal. Tidak halalun thayyibah. Dan sudah masuk ke dalam jasad kita semasa ibu kita mengandungkan kita. Tengok adik kakak. Sini lagi, situ lagi. Besar tak besar yang merosakkan kita. Besar. Kenapa paling besar tu ya Raya? Kerana makanan minuman yang tidak halal sudah masuk ke dalam jasad kita semasa ibu kita, mak kita mengandungkan kita. Situ lagi start masuk dah makanan yang tidak halalun thayyibah. Menyebab perosak kepada kita, baka manusia. Kalau ibu kita tidak ambil berat
perihal halalun tayyibah. Masa ibu kita mengandung ke kita, dia makan, dia minum, maka kita dapat juga sedikit sebanyak daripada makanan minuman yang ibu kita makan. Saripati daripada ibu bapa kita, ibu kita makan masa mengandung kita tu terjejah juga kepada kita. Ni yang rusak ni adik kakak. Ni yang kita tak asing, ibu-ibu. Mak-mak kita. Hak ni kena beringatlah kepada orang mengandung ni. Anak cucu kita hak duk mengandung-mengandung tu. Kena pesan, kena royak. Bahagian makanan minuman ni kena jaga. Pasal menyebabkan rusak bakal keturunan dalam perut tu. Hak nak jadi anak kita sama ada anak jantan ke anak tina. Kita nak pesan ke bini kita, ke natu kita, ke anak kita. Hak ada lele ni. Sebab apa? Punca yang merosak paling besar adalah punca daripada makanan halalun tayyibah. Tak halal makanan, tidak halalun tayyibah makanan masuk dalam perut ibu tadi, terjejah dalam anak tu hak yang ngandung adik kakak. Anak dalam perut. Kita hak nak jadi bakar manusia. Kalau ibu kita tak ambil berat agak, situ lagi mula adik kakak. Rusaknya kita benih bakar manusia. Rusak di segi amal ibadah. Ibu bapa, dah ibu kita tak ambil berat tentang makan minum halalun tayyibah. Masa ibu kita mengandung ke kita tu lah dia makan ke dia minum ke, maka kita duduk dalam perut tu dapat juga sedikit sebanyak daripada makanan minuman ibu kita itu makan adik kakak. Yang makan benda haram pas kita dalam perut tu kena. Tengok tu adik kakak. Makan benda tak jelas pas dalam perut tu tak betul. Tengok adik kakak. Kanak akan memberi pencerahan sedikit. Sikit lagi adik kakak bahagian ni. Kanak akan beri pencerahan sikit lagi. Bahagian makan minum halalun tayyibah. Cuma tadi mukaddimah supaya kita mikir dulu adik kakak. Perihal makanan minuman halalun tayyibah tu sikit lagi kanak akan cerita. Kanak akan beritahu. Daripada permintaan adik kakak, nak tambah pihak. Bukan sahaja kepada jemaah Thailand Selatan. Sebenarnya kepada semua jemaah Islam, kerana kita ni manusia. Hidup bergantung kepada makanan minuman dengan redha Allah Ta'ala. Tengok. Bukan setakat hak ngandung tu je. Bukan setakat jemaah di Thailand Selatan je ni. Pakai juga, berguna juga. Hak mana-mana duk dengar. Kepada semua jemaah Islam. Sebab kita adalah bakar manusia. Kita ni manusia. Kerana kita ni manusia, kena dengar. Berguna kepada kita. Berguna kepada anak cucu kita, bini kita, isteri kita. Kalau makan, tidak makan, makanan halalun tayyibah. Jadi masalah. Jangan kita jadi ibu perusak anak. Dengan tak khabar tak sedar-sedar. Kita yang merusakkan anak kita. Kena anak kita. Supaya anak kita jadi kau tak juh perangai. Kau gelap perut. Kita pucuk daripada ibu yang mengandung. Situ lagi adik kakak. Situ lagi bermula. Seterusnya. Sekarang kita balik semula kepada berita munafak ilmu. Hak mula-mula tadi. Bab ilmu. Kita balik semula kepada berita munafak ilmu. Di dalam Tazkirah 210 telah diberitahu secara umum dan perintah supaya kita adik kakak semua mesti mencari ilmu. Yakni untuk dunia dan akhirat. Tidak sepenuh hidup di dunia jikalau tidak ada ilmu. Yakni kepandaian, keduniaan, keduniaan
Dan ilmu amal ibadah untuk dunia akhirat. Kita tidak sepenuh kalau kita tak ada ilmu. Adik-akak, ilmu dunia, ilmu akhirat. Kita hidup ni tidak akan sepenuh. Dalam tazkirah 210 tu, dah beritahu secara umum kepada adik-akak. Boleh tengok, dengar semula dalam tazkirah salam-salam ke anak. Dan perintah supaya kita ni adik-akak semua mesti, sebab dalam tu perintah ayat-ayat Quran. Allah Ta'ala royak perintah kepada kita supaya mesti cari ilmu, mesti kita ni jadi orang berilmu. Allah Ta'ala suruh perintah kepada kita cari ilmu, belajar ilmu untuk ilmu dunia dan ilmu bekal akhirat. Bila kita belajar bermakna kita sudah terlepas dosa fardu ain. Ni benar adik-akak. Kalau kita pakat belajar, bermakna dosa fardu ain kita terlepas. Kalau tak belajar, tengok tu, tak terlepas. Dan kita adik-kakak tidak boleh beralasan wajib fardu ain atas diri kita kena belajar. Arwah Allah Ta'ala tu adik-kakak, ayat mula-mula wahyu pertama lagi. Khabar tak? Wahyu ayat mula-mula, wahyu pertama. Allah Ta'ala perintah ke kita. Dan disebut, dirayak pula pada ayat-ayat Quran dan surah dalam 30 juzuk kepada kita. So kita belajar, berilmu. Bekal untuk dunia, ilmu bekal untuk akhirat. Allah Ta'ala perintah, so kita belajar tadi adalah duduk di bawah fardu ain. Wajib atas diri kita belajar. Tak belajar, fardu ain kita tak terlepas. Dan kita tidak boleh buat alasan. Tidak boleh berdalih. Dengan kata lain, kita tidak boleh menolak. Kita tidak boleh ingkar. Kita tidak boleh kufur apabila Allah Ta'ala perintah. Kita tak boleh nak beralasan, tak boleh nak berdalih, tak boleh nak menolak, tak boleh nak ingkar, kufur nah. Apabila perintah Allah Ta'ala suruh kita belajar, wajib atas diri kita kena belajar. Di dalam keadaan macam mana pun, kita kena belajar. Lebih-lebih lagi pada perkara yang kita jahil. Lagi mustahak, lagi wajib atas diri kita. Kalau hak kita jahil, hak ni mesti kita belajar. Tengok tu. Lebih-lebih lagi pada perkara yang kita jahil. Dalam keadaan macam mana pun kita belajar, kita kena belajar. Dalam keadaan mana pun kena belajar, adik-kakak. Sebab apa? Lebih-lebih lagi pada perkara yang kita jahil. Yang ni pada perkara yang tidak pernah belajar. Wajib dah pada kita. Gapo lagi hak kita tak pernah belajar? Wajib atas diri kita. Di dalam gapo hak kita tak belajar lagi? Di dalam ilmu amal ibadah. Kena ikut mendengar dan kena ikut belajar. Walaupun tajuk tersebut pernah belajar. Walaupun kita tajuk-tajuk tadi kita biasa belajar dah. Tapi kita tadi kena ikut lagi, dengar ikut lagi belajar. Sebab tiap-tiap kali kita belajar tadi, walaupun tajuk yang sama, Allah Ta'ala akan tambah ilmu hak lain pula kepada kita. Dan pahala bukan pahala yang sama, pahala lain pula diberi kepada kita. Perintah Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa belajar. Dikiaskan daripada kecil sampai mati kita kena belajar. Kerana satu-satu tajuk amal ibadah tadi ditafsirkan boleh diajar mengikut lebih 70 jalan mengajar pada satu-satu tajuk. Tengok adik kakak. Begitu luahnya ilmu Allah Ta'ala. Perintah supaya kita ni belajar sosok tajuk. Walaupun tajuk yang sama, Allah Ta'ala suruh dengar lagi. Ditafsirkan boleh diajar
mengikut lebih 70 jaleh. Kita belajar tajuk tu. Tajuk lebih pada 70 kali dengan kata lain kita dengar. 70 jaleh mengajar pada satu tajuk. Bapa adik kakak? Kerana fadilah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diketahui. Hanya diberi kepada orang yang masuk halaqah belajar sahaja akan mendapat keredaan perkara baru. Orang belajar je, adik kakak. Kerana keredaan Allah Ta'ala ni, kita tak tahu. Allah Ta'ala nak reda gapo ilmu hak baru-baru kepada kita. Keredaan gapo lagi yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Contoh, kita belajar semaya. Contoh kita belajar hasmaya. Kita dengar dah berpuluh-puluh kali hasmaya. Tapi kita kena dengar lagi. Kita kena dengar. Pasal ada perkara baru akan diberi kepada kita. Kita tak terasa. Hanya orang yang masuk halaqah belajar sahaja akan mendapat keredaan tersebut. Gapo keredaan perkara baru yang tidak diketahui oleh kita. Tengok tu adik kakak. Sekarang bersedia dengan Al-Quran tafsir depan kita dan Quran makna. Kita pakai buku tengok, rujuk tengok. Dan akan royak, tahu kepada adik kakak cari tengok. Buku Quran tafsir, Quran makna depan kita. Tak ada, cari beli. Tengok adik kakak. Berusahalah dapat. Sebab itu adalah saksi kepada kita. Quran syafaat kedua selepas Allah Ta'ala. Kita tengok perintah Allah Ta'ala dalam Quran. Royak suruh kita ni menuntut ilmu, belajar, menambah ilmu amal ibadah. Belajar semua. Tak ada alasan bagi kita nak menolak perintah Allah, nak ingkar kufur perintah Allah. Bapa kata gitu? Tengok Allah Ta'ala perintah di dalam surah nombor 1, di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 151. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Nombor 2. Buka tengok Al-Quran. Surah Al-Imran pada ayat 137. Surah Al-Imran pada ayat 137. Nombor 3. Rujuk surah Al-Ma'idah ayat 63. Surah Al-Ma'idah ayat 63. Yang keempat, rujuk surah Al-A'raf ayat 175 dan ayat 176. Surah Al-A'raf ayat 175 dan ayat 176. Seterusnya, rujuk surah At-Taubah pada ayat 122. Surah At-Taubah ayat 122. Seterusnya, rujuk surah Al-Isra pada ayat 12. Surah Al-Isra pada ayat 12. Seterusnya adik kakak, rujuk surah Al-Kahfi pada ayat 60. Surah Al-Kahfi pada ayat 60. Seterusnya, akhir sekali, surah Taha pada ayat 114. Surah Taha ayat 114. Semua tu tengok perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perwajibkan kita belajar. Diperwajibkan kita belajar dan amal. Bukan setakat wajib belajar saja, kena buat, kena amal.
Apabila Allah Ta'ala suruh perintah. Belajar, buat, amal. Tengok hak nak sebut tadi tu. Di dalam 8 surah. Kanak ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh. Surah Al-Imran pada ayat 137. Adik kakak bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar-benar telah berlaku, yakni ilmu kerana tahu sebelum kita, yakni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Allah, yakni ketetapan, yakni hukumnya Allah kepada semua manusia yang ingkar, yakni menolak rasul-rasul yang dakwah. Semuanya ditinggal bukti di seluruh tempat di alam bumi. Tahu ni, yakni ilmu, dan beringat-ingat kerana Allah Ta'ala berkuasa. Tengok adik kakak, Allah Ta'ala suruh kita mikir. Manusia yang ingkar semuanya kena hukum. Yang ingkar kebenaran Allah Ta'ala. Dan ada tanda bekas-bekas siapa kelolo ni. Boleh tengok nah adik kakak. Allah Ta'ala tinggal. Ni kita kena tahu. Yang tu kita kena tahu sebagai ilmu. Dan kita kena ikutlah. Jangan buat. Sebab Allah Ta'ala kata. Sebab kena hukum kalau kita langgar perintah dia. Kita ingkar perintah Rasulullah, perintah Allah Ta'ala. Kita ingkar dakwah, menolak dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia kau. Kalau ingkar, kena hukum. Tengok bukti-bukti Allah Ta'ala tunjuk dah atas muka kita. Ia duk tinggal siapa kelolo ni boleh tengok. Okey adik kakak. Seterusnya, dimaksudkan kita wajib belajar Al-Quran. Ni benda wajib kita nak belajar Quran ni. Belajar tahu reti amal ni. Baru kita tahu cerita. Baca Quran biar reti, faham makna, faham tafsir. Belajar tafsir, belajar tadabbur. Baru kita tahu cerita-cerita yang Allah Ta'ala buat kepada orang-orang ingkar kufur, fasik, deraka kepada Allah Ta'ala, menolak dakwah tabligh, pesuruh-pesuruhnya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca, hanya baca saja, sampai bila kita tak akan faham Quran. Kerana di dalam Al-Quran tadi mengajar kita ilmu-ilmu yang banyak kepada kita yang kita tak tahu, banyak yang tak habis nak belajar sampai kelala ni. Start pada zaman Rasulullah 1400 sampai hari ni. Tak habis nak belajar ilmu ada dalam Quran. Belajar tahu. Dan faham. Kemudian amalkan. Kerana perintah Allah. Tu benda adik kakak. Ni lah benda. Kita nak reti adik kakak. Quran ni. Barulah kita jadi hamba yang baik, hamba yang molek, hamba yang taat, takut. Hamba yang benar-benar takut. Ittaqullah. Seperti dalam khutbah Jumaat tu. Kena faham lah. Seterusnya adik kakak. Di dalam surah Al-Isra pada ayat 12 pula. Di dalam ayat, kita ambil contoh yang kedua. Di dalam surah Al-Isra pada ayat 12 pula. Okey, di dalam ayat itu, ayat 12 surah Isra tu, difirman bahawa Allah Ta'ala jadikan malai dan siar, yakni ilmu, tahu kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala,
malam berehat-rehat. Siang hari bekerja. Daripada malam dan siang boleh dibuat bilangan masa. Yang ni tahun. Tengok tu Allah Ta'ala buat. Siang malam ni tidak saja-saja. Malam siang ni adik kakak. Allah Ta'ala jadikan malam siang ni tidak saja-saja. Boleh dibuat bilangan masa. Tahun lah pula. Tengok adik kakak. Nak menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala royak hadiri dia, kuasa dia, kebesaran dia dalam surah Al-Isra ayat 12. Firman supaya kita tahu ilmu-ilmu kebesarannya, ilmu-ilmu kekuasaannya, bahawa malam ni untuk rehat-rehat, siang hari ni untuk buat kerja. Daripada malam tadi, daripada siang tadi boleh dibuat bilangan masa, tahun. Tu benda adik kakak. Jadi seterusnya, supaya jadi keilmu nak pula kepada kita. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa bila seseorang itu tahu, yakni alim di dalam ilmu dunia dan akhirat, seseorang yakni yang belajar itu diangkat daripada satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semasa hidup sudah berlainan. Di hari akhirat terlebih jauh. Tengok Allah Ta'ala royak kita. Terpisah jauh. Jadi hari akhirat ni terpisah jauh. Jauh beza kita dengan orang berilmu dengan orang tidak ada ilmu. Tidak berilmu. Allah Ta'ala royak berlainan. Tak sama. Allah Ta'ala kata tak serupa. Orang berilmu dengan orang tak berilmu ni. Sebab orang yang berilmu, Allah Ta'ala akak di satu kedudukan, satu darjat kedudukan yang mulia. Tu kemuliaan orang yang berilmu ni adik kakak. Ya, sebab tu Allah Ta'ala perintah suruh kita berilmu. Ada ilmu sangat. Ilmu dunia pun kita kena ada. Ilmu akhirat lebih-lebih lagi. Apa lagi? Tu surah di dunia pun beza dah Allah Ta'ala kata pada orang yang berilmu. Akhirat kau jauh lagi. Perbezaan. Orang yang berilmu ni lebih tinggi kedudukan adik kakak. Sebab apa orang berilmu ni paling takut pada Allah Ta'ala. Orang tak ada ilmu, tak takut. Sebab tu sedap kecek tu, ikut nak buat. Seterusnya adik kakak. Kita tengok pula bukti. Allah Ta'ala sebut firman di dalam Quran. Yakni memberitahu kepada kita kelebihan orang alim. Kita tengok. Mana yang tepat-tepat Allah Ta'ala royak kelebihan orang yang ada ilmu di dalam Quran. Adik kakak, buka Quran makna Quran tafsir. Surah yang mula-mula, iaitu contoh surah Al-Baqarah pada ayat 247. Allah Ta'ala royak tentang orang kelebihan orang yang berilmu. Nombor 1 dalam surah Al-Baqarah pada ayat 247. Nombor 2 di dalam surah Al-Imran pada ayat 18. Surah Al-Imran pada ayat 18. Seterusnya adik kakak, rujuk surah An-Nisa pada ayat 83. Surah An-Nisa ayat 83. Seterusnya, rujuk surah Al-Ma'idah pada ayat 63. Surah Al-Ma'idah ayat 63. Seterusnya adik kakak, rujuk surah Al-An'am pada ayat 105. Surah Al-An'am ayat 105. Surah seterusnya, rujuk surah Al-A'raf pada ayat 164. Surah Al-A'raf ayat
194. Seterusnya surah Al-Isra pada ayat 107. Surah Al-Isra ayat 107. Nombor 8. Rujuk surah Al-Hajj pada ayat 54. Surah Al-Hajj pada ayat 54. Seterusnya surah An-Namlu pada ayat 40. Ayat 52. Seterusnya surah An-Namlu ayat 40 dan ayat 52. Akhir sekali adik kakak, rujuk surah Al-Qasas pada ayat 14 dan ayat 80. Surah Al-Qasas pada ayat 14 dan ayat 80. Okey. Ni ayat-ayat yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan orang belajar, kelebihan orang berilmu, kelebihan orang alim. Tengoklah adik kakak. Pada setengah kitab, ia kata orang berilmu. Ada setengah kitab, ia kata tuju pada orang alim. Benda. Padahal serupa je orang berilmu. Maksud situ orang alim. Orang tahu. Orang belajar. Adik kakak. Sekarang kita tengok jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diletakkan pada satu tempat yang mulia jikalau kita berilmu. Terutama tengok adik kakak, jaminan Allah Ta'ala kepada orang yang berilmu. Allah Ta'ala letakkan orang yang berilmu tadi pada satu tempat yang mulia. Tempat yang mulia orang yang berilmu ni. Ni jaminan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri akan letak orang yang berilmu ni di satu tempat yang mulia. Tengok perbezaan Allah Ta'ala sendiri ni. Kemuliaan daripada Allah Ta'ala ni. Orang-orang yang berilmu. Terutama di dalam ilmu amal ibadah. Orang-orang yang kelebihan pada orang yang berilmu ni yang terutama kepada orang ada ilmu amal ibadah. Tahu ilmu di dalam ilmu amal ibadah, ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis. Tu adik aku ilmu amal ibadah hak terbesar utama sekali. Ni lebih. Ni orang ni ada kelebihan, lebih tinggi darjat mereka. Allah Ta'ala akak. Orang ada ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Sebab kalau kita hanya ada ilmu keduniaan sahaja tak jadi adik kakak. Dia kena ada ilmu tadi disokong oleh ilmu akhir, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, ilmu dunia tadi. Kalau ilmu dunia saja tak jadi adik kakak. Dia kena ada ilmu amal ibadah, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Baru Allah Ta'ala akak darjat. Baru jadi orang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah jaminan Allah Ta'ala sendiri. Tengok dari surah-surah yang nak beritahu oleh atas. Kelebihan orang alim, orang berilmu. Okey adik kakak. Sekarang kita tengok keterangan kelebihan orang berilmu. Ada celak akal. Tengok adik kakak. Kita tengok keterangan kelebihan orang berilmu ni ada celak akal. Celak akal lagu mana? Cerdik, bijak di segi amal ibadah orang berilmu ni. Ada celak akal yang betul. Tidak dibuat kesilapan. Itulah kelebihan
orang berilmu. Tengok adik kakak. Tengok di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83. Kelebihan orang berilmu. Nah, ayatnya orang berilmu ni dia payah nak buat silap. Dia payah nak buat salah orang berilmu ni. Sebab dia celik akal. Allah Ta'ala ayat orang berilmu ni celik akal. Celik akal lagu mana? Celik akal yang betul. Bukan akal salah orang berilmu. Banyak keputusan dia tu lebih pada cerdik fatanah alah kau betul. Alah kau molek. Orang berilmu kepada ilmu amal ibadah, terutamanya ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Jazakallahu khairan kasira. Makasih. Batulah orang yang alim dari segi ilmu amal ibadah payah nak buat kesalahan, payah nak buat kesilapan. Ni benda. Itulah kelebihan orang berilmu, adik kakak. Tengok. Allah Ta'ala buktikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83 pula. Apa kita pakat tengok. Allah Ta'ala kata mana? Firman lagu mana? Contohnya. Orang yang alim. Yakni akan fatanah dan bijaksana. Cerdik. Bila dia menerima berita keamanan atau huru-hara, yakni ketakutan, tidak akan dihebohkan, yakni diberitahu kepada jemaah ramai. Dia beritahu dulu kepada Rasul dan ulul amri, yakni pihak berkuasa. Daripada situ baru berita ditentukan betul salah, yakni kebenaran. Jikalau tidak bijak, yakni salah pada berita yang diterima, akan jadi kejahatan setan, akan jadi kejahatan syaitan di dalam jemaah kita. Tengok tu adik kakak. Dua-dua ada selalu dah. Dari surah An-Nisa kata, kalulah orang bijak sungguh, ia dengar berita, satu-satu berita yang sampai ke dia. Ia tak oyak ke orang. Ia pergi serah kepada pihak berkuasa. Yang menentukan betul salah kebenaran. Tu benda adik kakak. Dia tidak hibur sendiri, takut salah. Tengok tu adik kakak. Macam kita lelah ni, hak tetap bida'ah tu. Sepatutnya serah kepada orang yang berhak membuat fatwa. Ni tak. Kita sendiri buat fatwa, gagariuh. Orang hak berhak buat fatwa, tak tahu. Tak boleh lah adik kakak. Sepatutnya kita tadi seruh kepada orang pihak yang berkuasa. Ni maksud Allah Ta'ala suruh, kata kita, ajar kita. Sesuatu berita yang kita terima, sama ada berita keamanan, berita huru-hara, kita nak suruh dulu kepada pihak yang berkuasa. Jangan kita gaduh nak panggil jaja. Kita nak suruh dulu kepada ulul amri yang berhak menentukan betul salah kebenaran. Ni kita tak ada apa-apa jaja dah. Wawawawad dah. Ya dah. Salah kita tu adik kakak. Tak betul lah kita. Hanya sebab apa? Kita gaduh ya tak betul. Kalau kita tak bijak, tak ada ilmu, tidak ada ilmu amal ibadah, tak alim di segi amal ibadah. Jikalau kita tak bijak, salah pada berita yang diterima, akan jadi kejahatan setan dalam jemaah kita. Ni yang benda. Hatu yang benda. Hatu yang gagariuh. Kita lelah ni ya. Dalam tak kena ga tu, tak kena ga ni, bid'ah tu, bid'ah ni. Tengok adik kakak. Pasal kita buat putus sedih. Kita tak layak pun.
Ni Allah Ta'ala royak. Kalau kita tak pandai, tak reti, jangan kita buat keputusan sendiri. Nak menghukumkan orang. Serah dulu kepada ulul amri yang buat keputusan. Betul salah. Pasal apa? Pasal ia berhak buat fatwa. Kita tidak ada hak. Baik-baik adik aku. Dan kita tak layak. Dia panggil. Okey, seterusnya. Dah tu dah. Tengok sendirilah. Dari surah An-Nisa ayat 83. Perintah Ar-Rahman. Sekata daripada Allah Ta'ala royak kepada kita. Okey. Allah Ta'ala kata, kalau kita terima berita hak betul, hak buruk ke, berita hak salah ke, berita hak uduh ke, serah dulu kepada ulul amri yang berbuat keputusan betul salah. Ni baru jadi orang cerdik, orang bijaksana, orang fatanah di dalam bidang ilmu amal ibadah. Baru orang alim betul. Baru betul-betul dia ni alim. Baru orang alim, dia tidak akan buat kesilapan, kesalahan pada keputusan dia. Tengok tu adik kakak. Allah Ta'ala royak beza perangai orang alim dengan orang jahil. Awal-awal lagi. Allah Ta'ala royak. Ni kita lah ni. Takkan tak tahu. Allah Ta'ala royak 1400 tahun dulu lagi. Wahyu ni turun. Royak ajar kepada kita. Takkan tak tahu. Lama mana masa dah Allah Ta'ala ajar kita. Tu benda. Seterusnya. Kita tengok pula. Sekarang kita tengok Al-Quran surah Al-A'raf pula. Pada ayat 164. Diberitahu bahawa orang yang berilmu. Tengok. Allah Ta'ala sebut tentang orang berilmu sahaja dari surah-surah seperti yang anda sebut di atas tadi. Ini kita ambil contoh-contohnya. Yang mana surah Al-A'raf ayat 164 ni. Allah Ta'ala royak beritahu kepada kita bahawa orang yang berilmu nak dakwah dan nak tabligh orang jahil. Hendaklah memberitahu terlebih dulu perihal azab dan hukumnya kepada orang yang ingkar kufur kepada kebenaran dakwah. Disokong dengan bukti, yakni dalil-dalil. Tengok tu Allah Ta'ala royak dari surah Al-A'raf, ajar royak. Awal-awal dulu lagi. Cara nak dakwah pada orang jahil. Kita kena royak hak hukum ni. Hak azab dulu. Kepada orang ingkar, orang kufur, kebenaran dakwah ni. Tu ajaran Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita dakwah pada orang-orang jahil, kita kena royak perihal terlebih dahulu hak azab dan hak hukumi Allah Ta'ala. Kalau kita ni ingkar, kufur, dakwah. Tengok tu. Boleh mikir adik kakak. Tapi kalau royak tu kena ada sokongan dengan bukti dalil-dalil. Kita ngajar orang-orang jahil ni royak dengan bukti, dengan dalil-dalilnya. Bapa perkara ni Allah Ta'ala hukum. Bapa kena azab kalau kita ingkar kufur kepada dakwah dan tabligh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Royak bukti-bukti. Warga ni salah, kena azab. Warga ni kena hukum. Bapa tu Allah Ta'ala royak so ada bukti-bukti, dalil-dalil menyebabkan mudah orang-orang jahil ni belajar. Jangan kita royak saja ni azab. Ini hukumnya dalil-dalil keterangan kepada orang jahil tak royak. Tak ada. Tak boleh lah royak pula tak habis. Royak hukum haram royak tak habis. Ini menyebabkan rusak punah orang-orang jahil. Seterusnya adik kakak. Allah Ta'ala royak lagi. Memberitahu kebenaran itu adalah tanggungjawab yang betul pada Allah Ta'ala. Kita mengajar, royak kepada dakwah dan tabligh kepada orang-orang jahil tadi. Allah Ta'ala royak beritahu kebenaran itu adalah tanggungjawab yang betul pada Allah Ta'ala. Ajar, royak, beritahu kebenaran ni adalah tanggungjawab kita.
Kita kena royak sebab tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala. Tanggungjawab yang betul di kita ni pada Allah Ta'ala. Kita terima tugas kita. Tugas kita pada Allah Ta'ala. Daripada orang yang didakwahkan berubah menjadi bertakwa. Orang dakwah tugas dia. Sebab dia nak jalankan tugas dia pada Allah Ta'ala. Kita pula hak kena dakwah ni. Hak kena ajak ni. Lagu mana? Pada orang yang didakwahkan akan berubah menjadi bertakwa. Kena berubah lah. Jadi bertakwa bermakna di dalam berdakwah kita. Di dalam berdakwah kita kena cerdik, kena ada ilmu. Kalau jumpa orang yang ingkar kufur yang kuat, telah masuk di dalam kaum yang akan diazabkan, lebih molek kita beritakan dengan azab yang akan dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu cara-cara dakwah tabligh. Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kalau kita berdepan dengan orang-orang jahil, orang-orang yang ingkar, kufur, mendetek kebenaran, masa kita dakwah tu, berdakwah kena cerdik. Berdakwah dengan adanya ilmu. Kena royak lagu mana? Kena cerita. Perihal berita-berita dengan azab yang akan dibuat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita buat salah, Allah Ta'ala akan azab kita, akan hukum ke kita. Kalau jumpa dengan orang-orang ingkar kufur ni. Tak boleh main-main kecek. Tak boleh main gurau-gurau. Walaupun dia kaya, dia kuat, dia hero, setara mana pun, Allah Ta'ala boleh menghukum ke. Sebab apa? Sebab ada bukti dan tanda Allah Ta'ala buat kepada orang-orang yang ingkar kufur. Boleh tengok bukti-bukti tanda-tanda. Seperti macam Fir'aun. Fir'aun tadi akak di Mesir. Kuat lagu mana pun, kaya lagu mana pun, hebat lagu mana pun, akhir sekali kena hukumi Allah Ta'ala. Kena azab Allah Ta'ala. Siapa ke bila-bila dia tu. Sebagai contoh, boleh tengok lah kalau adik kakak pergi Mesir. Seterusnya. Inilah keadaan dakwah dan tabligh kebenaran di dalam jumuah yang jahil dan jahat. Bermacam-macam helah, alasan dan tipu muslihat. Khususnya berlaku pada Bani Israel zaman Nabi Musa alaihi wassalam. Tengok tu adik kakak, Allah Ta'ala royak cerita kepada kita. Inilah keadaan dakwah, keadaan tabligh. Hak paling teruk sekalinya Allah Ta'ala royak kepada Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi wassalam. Paling teruk, hebat secara mana pun. Tengok. Walaupun you cidik-cidik pun tak banyak alasan. Kita nak dakwah dia kayak gitu, kayak gini. Nak dakwah tak boleh. Banyak alasan, banyak dalih. Banyak helah. Itu berat Allah Ta'ala hukum pada umat Nabi Musa AS. Mikir adik aku. Lepas tu kita baca Quran tadi kena hayati. Cerita-cerita sejarah dalam Quran sebut. Bukan berlaku zaman tu saja. Ya Allah Ta'ala cerita-cerita ni jangan kata zaman Nabi Musa je berlaku. Zaman kita tak. Dok adik kakak. Ya ke boleh juga berlaku kalau kita buat perangai super-super zaman Bani Israel. Panggil Bani Israel moden. Buatlah perangai. Jumpalah azab seksa hukumi Allah Ta'ala. Tak terlepas adik kakak. Tak sudah buat agak kedebel lah kita. Sudah betul lah kita. Allah Ta'ala boleh. Tak sudah
Tak kira kuat, tak kira gagah, tak kira berkuasa. Allah Ta'ala boleh perebah kita bila-bila masa je. Ni maksud ayat tadi tu. Surah Al-A'raf ayat 194. Habis itu dulu adik kakak. Adik kakak, bahagia ilmu. Kita berhenti dulu. Kita sambung semula. Pasal moga masa learning Kanak hanya guna masa sejam je. Masa sejam lebih ya. Nah, kanak kena bagi. Sebab ada pula orang minta bahagia, hal lain pula nak kena selesai juga adik kakak. Jadi kanak kena bagi dua masa mengajar. Sani bahagia ilmu dulu. Okey, yang kedua ni seperti mana adik kakak minta suruh buat pencerahan. Yang kedua, kita tengok tajuk yang ramai adik kakak yang kurang faham berhubung dengan makanan minuman halalun tayyibah. Seperti awal-awal tadilah kan nak beritahu, kita akan pergi kepada dua bahagian tazkirah malam ni. Persoalannya daripada permintaan adik kakak lah. Yang mana kan nak kena pecah dua, kena bagi masa. Jadi masa seterusnya ni kita pergi pula kepada tajuk. Kita berhenti dulu ilmu tadi, kita akan sambung semula insya-Allah. Kita mari bagi dulu kepada tajuk yang kedua, iaitu tajuk berhubung dengan perihal makanan minuman halalun tayyibah. Lagu mana adik kakak? Jadi jemaah kita nak lagi supaya buat wayak berulang-ulang tentang makanan minuman ni. Sebab apa? Sebab mustahak sangat makanan minuman ni. Kena tahu. Supaya kau banyak berulang-ulang, kau ramai orang faham. Jadi kita jadi terlekat, mudah ingat, mudah boleh amal. Bersekali royak, mudah lupa macam-macam lah kita ni adik kakak. Jadi adik kakak, jemaah lain yang mahu masuk pun boleh dengar pula. Jemaah sedia boleh tambah kau faham lagi. Walaupun berulang-ulang. Inilah jemaah nak. Biar ulang lagi. Sebab orang-orang lain yang baru masuk pun boleh dengar. Orang baru dengar boleh dengar. Orang tak pernah dengar boleh dengar. Orang dengar sedia dah. Kau tambah faham lagi insya-Allah. Sebab Allah Ta'ala kata jamin ni Allah Ta'ala. Walaupun benda yang sama, wajib Allah Ta'ala akan tambah benda baru yang kita tak pernah fikir. Walaupun kanak akan sebut benda yang sama. Permintaan adik kakak perihal pencerahan makanan minuman yang halalun tayyibah. Kerana kita kena semarak ni adik kakak. Makanan minuman halalun tayyibah ni. Kita tak boleh buat senyap, tak boleh buat main-main, tak boleh buat tak apa. Tak boleh buat ala kebala, tak boleh adik kakak. Kena betul-betul kita jaga. Sebab perusak yang besar nombor 3 selepas semaya, selepas Quran. Kita kena semarak bahagia bab makanan minuman halalun tayyibah. Tak boleh nak buat main-main. Pendek benda mustahak pada diri kita. Benda wajib kita kena pakat tahu ramai-ramai kau molek. Okey. Adik kakak, masalah makanan minuman halalun tayyibah bukan sahaja berlaku di negeri selatan Thailand kita. Berlaku juga di negeri-negeri lain yang ada penduduk beragama Islam. Makan minum ni semua orang kena. Bukan setakat berlaku di Thailand Selatan kita sahaja. Mana-mana negeri yang ada penduduk yang beragama Islam mesti kena jaga ni. Makan minum halalun tayyibah. Tidak akan jadi masalah pada kita. Lagu mana? Berlaku juga di negeri-negeri yang lain yang ada penduduk beragama Islam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah firman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat 172 yang bermaksud kepada orang beriman
hendaklah makan pada makanan minuman yang halal yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kepada Allah Taala. Telah jelas di antara haram dan halal. Persoalan yang mesti diketahui adalah makanan minuman subhat, yakni sebelum haram. Yakni sebelah haram atau sebelah halal. Tengok adik kakak. Allah Ta'ala royak beritahu kepada kita. Masalah makanan minuman halalun thayyibah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Allah Ta'ala royak beritahu kepada kita. Orang beriman. Kepada orang beriman. Hendaklah makan. Kalau nak makan, kita mesti makan pada makanan minuman yang halalun thayyibah. Yang halal. Kalau nak makan betul-betul Allah Ta'ala, pendek kata Allah Ta'ala suruh ni, wajib kita kena pilih makanan halalun thayyibah. Yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Benda halal ni macam-macam Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kata ke kita, pilihlah makanan halal. Wayak kita, makanan halal ni aku sedia dah kepada puak-puakmu ni. Makan makanan halal tu. Ni Allah Ta'ala kata kita. Dan bersyukurlah kepada Allah. Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Makan-makan ni kena bersyukur. Kita boleh makan makanan halal. Allah Ta'ala sediakan makanan halal kepada kita. Kita manusia ni kena bersyukur. Hendaklah kita bersyukur. Terima kasih. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Telah jelas di antara haram dan halal. Allah Ta'ala royak kepada kita. Tapi kalau ada makanan minuman yang subhat, yang ni sebelah haram, sebelah halal. Kena. Kalau benda haram, halal, sebelah makanan halal, sebelah makanan haram, payah kita nak pilih. Waktu kita nak tinggal adik kakak. Sebelah. Kalau makanan jenis sebelah haram, sebelah halal, makanan lagu ni kita kena tinggal. Tu maksudnya. Tak boleh makan. Tak boleh subhat. Dia panggil. Kalau ada sebelah haram, sebelah pula halal. Hak ni kita kena tinggal sebab tak sahih. Makanan minuman tadi duduk di bawah subhat. Tu benda. Misalnya contoh kita nak beli benda-benda. Boleh makan ke tak boleh? Boleh makan ke tak boleh? Kalau kita duduk boleh makan ke tak boleh? Boleh makan ke tak boleh? Sebelah boleh, sebelah tak boleh. Kita kena tinggal adik kakak. Panggil keadaan was-was. Makanya kalau kita mikir keadaan was-was, kita kena tinggal adik kakak. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kena tak boleh. Daripada boleh. Misalnya kita pergi ke supermarket ke, di kedai ke, makan ni yang kita nak beli tadi, haram ke halal? Haram ke halal? Tak ada tanda kita duk pegang. Haram ke halal? Haram ke halal? Kita kena berat alik, tak boleh makan haram. Sebab apa? Ni yang panggil subhat. Makan ni yang tak jelas. Tak ada tanda pun haram ke halal. Jadi kita kena alik tak boleh daripada boleh. Jadi aning jadi masalah ni adik kakak di selatan Thailand kita. Di selatan Thailand kita hak berlaku masalah ni. Payah kita nak tentukan haram ke halal makan ni tadi. Apabila kita nak tentu tak boleh makan ni haram ke halal, kita alik kena tolak, alik tak boleh subhat.
Jangan kita pilih. Dia tak boleh subhak, dia panggil adik kakak. Kita nak duduk alik, tak boleh daripada boleh. Kita jangan duduk alik boleh. Tu maksud dia. Kalau benda tu timbang, haram ke halal. Jangan kita boleh apa tak nak makan kerana nafsu boleh. Tak boleh adik kakak. Tengok kau comel, tengok kau gambar tu comel, tengok kau benda tu sedap dimakan. Tak boleh adik kakak. Kita nak berat alik tak boleh terima daripada no. Kita nak berat alik haram daripada halal. Pasal kita tak jelas duduk bawah subhat. Makan ni tadi sebab tak ada tanda jadi selatetai kita ni semua ramai-ramai ni kena pakat beringat lah. Makan ni minum tu maksud. Nak kita tahu sangat ni peedoh bahaya Al-Quran yang Allah Ta'ala royak. Supaya kita tidak buat salah. Supaya kita tidak pilih buat putusan yang salah. Tu benda adik aku. Okey, seterusnya. Jadi, sekiranya kita rakyat ramai-ramai boleh faham ni, kita boleh pakat semaruk lah adik aku. Semaruk dalam Jumaat ramai-ramai kita. Boleh pakat faham belakang, insya-Allah. Tentang makan dan minum. Sebab pucuk berat, pucuk besar. Dia panggil. Merosakkan. Perkara besar yang merosakkan kita. Makan minum. Sebab tu tak boleh main-main. Seperti mukadimah awal-awal tadi lah. Ibu mengandung. Anak dalam perut. Kena dah. Kira lah adik kakak. Ibu yang mengandung anak dalam perut kena dah. Pucuk daripada ibu yang makan tu tak pilih makan yang halal ke haram. Tak kira, tak mikir. Nak makan, nak beli. Nak ngidek. Situ lagi punah dah. Kalau ibu yang mengandung tadi tak jaga makan yang halal untuk ibah. Makan yang halal, jelas. Tidak subhat. Tapi itulah kalau tidak belajar, tak tahu. Kita ramai-ramai ni kena pakat sebar. Kena pakat royak. Biar semua biar pakat tahu, pakat royak. Adik kakak. Makan ni, minum ni. Mustahak sangat dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala ajar royak 1400 tahun dulu lagi. Jadi, orang ngandung ni jangan duk ngidek kot asil lah. Jangan duk ngidek ikut nak makan, ikut nak beli, ikut liu. Jangan. Kalau tidak betul-betul halal, jangan adik kakak. Ingat hak baru-baru nikah. Hak baru-baru ngandung tak sadut teliu lah. Istighfar banyak-banyak. Nyanyo anak dalam perut tu. Kalau kita makan ni koksi, makan ni ikut nak makan. Makan ni haram, makan ni subhat, makan ni makruh, makan tu, makan ni tak tapih untuk nak buh perut, nak apa panggil? Nak bubuh dalam perut. Sedangkan dalam perut tu ada seorang lagi hak kita nak lahirkan, nak jadi bakal keturunan kita. Patut kita jaga saya. Kita hanya ikut nafsu lah. Nafsu teliu ke tu, nafsu teliu ke ni, nafsu ngidai ke tu, nafsu ngidai tak kabar-kabar. Kita merosakkan bakal keturunan kita sendiri. Nyanyo adik kakak, nyanyo. Tu hati-hati. Tengok dari surah Al-Baqarah 172. Tengok, baca faham molek. Dan ikuti apa yang Allah Ta'ala royak lari kita tu. Okey, seterusnya adik kakak. Kita tengok pula dari surah An-Nahl. Surah Namlu pada ayat 119. Surah An-Namlu ayat 119. Bermaksud ditegah kita berkata-kata dan meletakkan hukum haram halal, yakni jikalau kata dengan tidak jelas perbuatan tersebut adalah berbohong pada Allah Ta'ala. Ni lagi ni tegah ya Allah Ta'ala.
Surah 62 ayat 112. Allah Ta'ala kata, diteguh kita berkata-kata dan meletakkan hukum halal. Lagu mana kata-kata? Jikalau kata dengan tidak jelas. Jangan kalau kita kata dengan tak jelas, kita hukum dah halal. Okey. Sebab apa? Perbuatan tersebut kita menghukum sedangkan kita tak jelas halal. Perbuatan kita itu adalah berbohong kepada Allah Ta'ala. Kita menipu Allah. Kita bohong pada Allah Ta'ala. Adik kakak, di dalam kehidupan kita sekarang, berlaku dengan menetapkan halal pada sesuatu benda kerana ada kepentingan. Berbohong kepada Allah, ingat, akan binasa. Kita learn ni adik kakak, ingat, dalam kehidupan kita sekarang ni berlaku lagu mana? Berlaku dengan ketetapan hari halal. Royak hari halal pada sesuatu benda. Sedangkan di sebaliknya kerana ada kepentingan. Nak suruh orang beli, nak suruh laku. Kita pun kata halal. Nak jaga makanan kita, nak jual hak kita beli, nak jual hak kita jual. Kita penuh-penuh mulut bohong pada orang kata halal. Supalah contoh kedai rocik. Ataupun kita pergi beli ke apa kedai-kedai makanan. Kita mesti tanya tu kedai. Nak beli tak? Dah kita belajar sikit sebanyak. Okey. Dah beli mesti tanya hari halal. Kalau tak jelas, kita bertanyalah tuan kedai. Tuan kedai tu adik kakak. Kena beringat lah. Kita tuan kedai kena beringat. Jangan ada kepentingan di sebalik. Nak jual barang kita, nak suruh laku barang kita tak jelas. Kita berbohong kepada Allah, kita akan binasa. Kita hak jual ni akan binasa, ingat molek. Kita menipu orang. Orang tanya kita tak halal, nak suruh laku barang kita. Ni yang panggil kepentingan. Hak tu yang panggil kepentingan. Orang ada kepentingan lagu ni, orang berbohong kepada Allah, orang itu akan binasa. Na'udzubillah adik aku. Allah Ta'ala royak terai di dalam surah 62 ayat 112. Akan binasa. Kalau kita tak tahu, jangan tentukan hari halal. Ni terai nipu nak pula tu. Terai nipu pada orang mari beli. Supaya budak-budak mari beli. Budak-budak dia tanya, ni halal ke tak? Dia tak tanya budak-budak. Tak ada. Kita ni hak tua ni, hak penjual ni, pembekal, hak jual ni. Nanya adik kakak. Allah Ta'ala akan binasa kita. Allah Ta'ala royak tu. Binasa kalau kita berbohong kepada Allah Ta'ala. Kita yang menentukan hari halal sendiri. Kita yang buat putusan sendiri. Kita yang kata dengan tidak jelas. Kita duk jual ke orang. Kita sendiri tak jelas pun. Tapi kita bohong. Orang tanya kita jawab halal. Tengok tu adik kakak. Allah Ta'ala royak dah. We ingat dah sebenarnya di dalam surah 62 ayat 112 ni. Termasuk juga jangan buat dia pada hari halal. Termasuk buat dia pada hari halal. Pun Allah Ta'ala murka juga. Yakni menyembunyi perkara haram seperti pekedai jual rocek. Orang jual kedai rocek. Hati-hati. Benda ni termasuk duk dia ni pada haram ke halal ke kita senyap sembunyi. Kalau haram ke kita sembunyikan perkara haram. Tak royak we tahu pada orang. Duk dia bisu. Ni kena juga ni adik kakak. Allah Ta'ala murkai. Hak nipu satu hak menyembunyi pula perkara haram halal ni. Menyembunyi perkara haram. Jual pada kedai rocek kita. Hak ni satu hal adik kakak.
binasa juga orang lagu ni. Kepada pekedar jual roncik. Kena hati-hatilah kita jual. Ni nyanyo. Anak-anak kita, anak cucu-cucu kita. Anak nyanyo ni duk pergi beli. Duk pergi beli kedai roncik dekat rumah. Tak khabar, makan tepung tu tepung daripada orang Bukit Islam buat. Tak tahu pun gocok halal pun tak ada, cok tanda orang Islam buat pun tak ada. Lepas apabila jual pula ikut jual, ikut na'udzubillah, ikut nak panggil. Nak jual lah dengan kata lain. Ikut nak jual kot orang. Tak fikir bahawa kita pembekal ni, Allah Ta'ala suruh bekal makan ni halalun thayyibah pada orang. Pasal orang agak ke kedai kita, nak pergi lain tak boleh dah, kedai kita tu je boleh cari belinya. Lain payah jauh. Kita pula cuai. Kecuali kedai Bukit Islam. Lain lah adik kakak. Ni kedai orang Islam sendiri. Ni masalah. Pembekal. Tak mikir. Allah Ta'ala redha kita jadi pembekal, boleh cari rezeki dengan jualan pembekalan roncik-roncik kita tu adalah keredaan. Orang pergi, jangan kita buat salah lah. Orang pergi duk cari beli kedai kita. Kita pula buat salah. Kita pula susuk-susuk benda tak jelas. Jual barang tak jelas. Ikut nak jual. Ingat. Jadi, kita ramai-ramai hak dengar ni. Kita kena pakai suara lah. Kita kena pakai semarak. Makan ni minum ni. Kita semua ni pakai beringat. Cara makan ni minum ni. Sebab Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala perintah. Kita kena berhati-hati pada makan ni minum ni. Halalun thayyibah. Diri kita sendiri, kerabat kita, anak-anak kita kena pakai beringat. Supaya kita sebagai bapa nak beli wak kelik ke rumah. Kena beringatlah. Kita ibu nak beli kepada anak-anak kita kena beringat. Pilih pada makanan yang jelas, halalun thayyibah, halal lagi molek. Bekal untuk jadikan makan minum pada jasad tubuh badan kita seperti mana arwah Allah Ta'ala tadi. Tengok dari surah An-Naml lah, dari surah Al-Baqarah lagi. Tengok. Lagi ni teguh ya Allah Ta'ala lah. Awal-awal dulu lagi dua ayat dah. Jadi kita tertinggal tu apa? Quran baca berkali-kali dah kita khotel. Lalu saja, baca saja. Sebab kita sebab kita ni tidak diberitahu bahawa di dalam Al-Quran ni kelebihan untuk kita menghayati, faham sungguh-sungguh, boleh amal sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, mesti kita belajar tafsir, tadabbur Al-Quran. Faham makna, faham tafsir, baru kita beriman sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Baru kita amal sungguh. Baru kita tahu harga tu, harga ni berita-berita Allah Ta'ala. Walaupun muka kita tak ketiara. Tengok tu adik kakak. Okey. Akhir sekali muka surat seterusnya. Malam ni adik kakak. Di mana-mana tempat masalah makan ni halal haram ni. Mesti pihak berkuasa. Yang ni pihak pemerintah. Mesti membuat tindakan. Menentukan makan ni haram. Menentukan makan ni halal. Seperti penggunaan bahan mentah, pembuatan dan kebersihan. Jadi dengan kata lain, di mana-mana tempat masalah makanan minum halal haram ni, mesti pihak berkuasa, pihak pemerintah ni kena kawal, mesti buat tindakan, kena jaga. Sebab dia jadi kepala buat tindakan kepada jemaah-jemaah kita ni. Sebab dia ketua, orang yang jaga, orang yang berkuasa. Mestilah ambil tindakan dengan segera. Kena ada semua peringatan tindakan.
menentukan makannya tak dihalal, menentukan makannya tak diharam. Adik kakak. Dah. Lagu mana? Seperti penggunaan bahan metoh. Lagu mana? Kalau benda metoh, ayam, itik, sayur, bagai-bagai hak metoh, hak semelih. Bagai-bagai metoh tu adik kakak. Pas pembuat tu, pembuat teh orang buat. Dan lagu mana pula kebersihan. Buat hijau pada bahan makanan tadi, bahan makanan metoh, lagu mana kebersihan. Sebab apa? Sebab kebersihan ni duduk di bawah. Apa kena bersih? Sebab di bawah tayyibah. Di dalam Islam. Bersih-bersih ni. Batulah kita tak boleh nak letak kat asih. Tempat-tempat najis. Tempat-tempat kotor. Pada makan ni, minum ni, hak nak masuk perut kita. Bahan-bahan makan ni. Jangan letak atas latar. Air tu, air kotor yang mengalir. Air kotor, tempat air kotor. Tempat air yang tidak mengalir. Tak boleh adik kakak. Tak tempat cemar. Batu kena kebersihan, tayyibah kena jaga. Penjual-penjual di kedai-kedai, di pasar-pasar, di nak-nak, di gapo tu. Kena beringatlah kita Islam. Jangan letak atas latar, atas tanah kotor. Tempat kotor. Hak kita nak jual makan ni kat orang tu. Tempat-tempat ada najis, ada gapo. Jangan kita letak. Batu kena jaga. Wajib kita kena jaga kebersihan. Pinggan makuk yang kita sedia. Gelas, cawan, dapur. Jangan campur dengan tempat-tempat yang ada najis. Dan kekotoran. Tu benda adik kakak. Luar ni comel molek kedai. Belakang tu tempat sari air. Lekat letak kat sari burung, sari air. Ada tahi, ada najis. Kandil lembu ke. Tengok dia kakak. Tak boleh. Ni maksud tayyibah kebersihan ni. Di segi pembekal makan ni metoh. Bahan metoh. Pembuat pula. Orang buat tu, orang lagu mana. Ni tengok tu. Orang Islam kau tidak. Tengok tu adik kakak. Ni semua ni kita kena pakat tahu. Tak boleh kita buat. Apa dia istilah buat tak apa. Istilah tak wajib usul ke? Ya. Tak wajib usul ni istilah orang kampung yang punah-punah ni. Sikit-sikit tak wajib usul. Sikit-sikit tak wajib usul. Depan mata terai-terai. Kita tengok cemar kotor. Tak wajib usul lagi. Duduk dekat dengan tempat najis. Duduk dekat tempat cal. Tempat kotor. Tempat cemar. Kita nampak terai-terai. Kita tak wajib usul. Islam tak boleh adik kakak. Batu kita penjual orang Islam. Nak bekal bahan makan ni metoh. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Biar lebih pada orang Bukit Islam. Ni kita nak pergi beli kedai orang Islam. Tengok kedai orang Bukit Islam lebih bersih. Pada zahir. Tapi nampak bersih. Kita Islam pengotor. Tak jaga. Pak nak suruh lagu mana. Tak siri orang. Lagu mana ni. Menyebabkan laku tak laku kedai kita tu. Sepatutnya kita kena jaga kebersihan. Halal tu halal. Tayyibah ni pula kita kena fikir. Makan bahan metoh tadi kita jual makan ni halal. Okey. Tayyibah dia, kebersihan dia. Kita nak bekal ke orang. Tepat dia. Adik kakak. Tu panjang lebar lah. Panjang lebar lagi tu. Cuma kan nak royak contoh-contoh. Pembuat. Tak kira lagi pembuat. Ni kan nak royak secara umum. Masa depan tu mungkin ada lagi permintaan. Kan akan buat lagi keterangan. Cuma ambil masa sikit-sikit saja royak secara umum. Kepada adik kakak. Okey, seterusnya adik kakak. Ni hanya kita ambil fikir dulu. Jangan kita buat main-main. Dalam kehidupan kita ni. Sebab mustahak sangat. Makan ni minum ni pendek kat benda. Hidupan kita hari-hari.
Dan benda ni juga merosakkan kita, munah tubuh badan kita, jasad kita. Adik kakak, jazakallah khairan kasirah pada Jumaat yang bagi hadir dalam TikTok. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, barakallah laka fima atai wa fima amsakta. Okey, seterusnya. Kemudian daripada atas tadi. Kemudian daripada atas lagu mana kan nak ulas sekali lagi supaya tersambung. Pihak berkuasa mesti mengeluarkan perintah putih hitam pada makanan yang telah siap dalam bungkusan, dalam tank, di dalam botol, di dalam bekas tertentu. Maklumkan kepada penduduk secara bertulis dan secara berita yang sahih, yang ni betul. Tengok tu adik kakak. Ni tugas pemerintah ni, orang yang berkuasa. Dia kena keluarkan perintah dia tadi, hak hitam putih lagu mana. Pada makanan yang telah disiap dalam bungkusan, dalam tank, dalam botol, dalam bekas tertentu. Kena tegah. Memaklumkan kepada jemaah kita, penduduk kita ramai-ramai, penjual, pembeli ni. Kalau nak bekal, nak beli makanan, bahan makanan, untuk makanan, minuman, kena pemerintah lah yang mengeluarkan putih hitam. Arahan. Secara bertulis ke, secara berita yang sahih. Ni hitam putih. Cara bertulis, secara berita yang sahih betul. Hitam putih, royak putih hitam. Untuk orang bekal, untuk orang nak makan. Itu tugas dia, tugas pemerintah. Jadi dengan sendiri kita rakyat ramai boleh tahulah apabila pemerintah royak putih hitam. Gani boleh, gani tak boleh. Jadi ada senara-senara daripada keterangan daripada pihak pemerintah, pihak majlis atas mari. Jadi kita rakyat jemaah kampung diketuai oleh Tok Imam, penghulu, Tok Nebel, Tok Gawa, Tok Tu, Tok Ni. Okey, waktu baik royak kepada jemaah kita hari Jumaat, pada hari Jumaat kau. Tengok tu. Pedah kepada ramai. Jadi kita pepakat beringat. Dia ketah hitam putih tak ditepek. Di kedai roncik, di kedai makan, di kedai-kedai, kalau nak jual, nak bekal. Barulah kita petugas kita, pemerintah tadi jalan ke tugas Allah Ta'ala suruh. Ulul amri. Sebab Allah Ta'ala suruh kita taat patuh pada ulul amri. Jadi ulul amri lah kena jalan ke tugas Allah Ta'ala suruh. Kau lagu mana? Adik kakak. Jadi kita rakyat orang biasa tak reti, tak ada hak. Jadi kita pakat tegur menegur. Pakat fikir. Nak supaya benar kau jadi, supaya nak selamat pada diri kita sendiri, pada ahli keluarga kita, pada jemaah kampung kita, pada penduduk-penduduk kita, pada rakyat-rakyat kita. Kalau kita tak pakat agak adik aku, mumu aku kat tak boleh. Bermakna kita tidak jalan ke tugas perintah Allah Ta'ala. Kita membelakangi hukum hakam Allah Ta'ala. Sedekah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran 1400 tahun dulu lagi kepada Rasulullah. Pesan royak kepada kita. Jadi kita tak boleh nak buat senyap haram halal pada makanan minuman ni adik kakak. Macam benda tak siap tak sudah. Macam benda tak siap kerja sebenarnya siapa kelolo ni. Cara makanan minuman ni. Tak ada hitam putih. Makanan haram halal. Kita dalam Islam beza dengan agama lain tapi tak ada hitam putih. Patut adalah keterangan hitam putih. Bau jemaah kita. Pasal apa? Sebab dia pihak berkuasa. Kita ni orang biasa. Tak ada hak. Sebab pokok kita duk kecek-kecek ni tak jadi. Pasal kita tak ada hak. Berkecek di kedai kopi.
Kita hanya duk syok je, zon je. Tengok tadi aku, jazakallah khairan katsira. Tu benda. Kita nak pakat mikir. Ni kita, kalau kita tak tahu, kita nak lari anak-anak pun payah. Muka kita sendiri pun tak tahu juga. Hanya kita syok je. Harai ke halal. Harai ke halal. Kita nak betul anak cucu pun tak boleh. Anak kita tak bakal supaya kita harai halal. Anak cucu kita tak ikut. Dan kita pula tak ikut anak cucu. Muka kita tak ada pergi beli ke dia. Nah, tengok lepas-lepas rayun, dia piti banyak kat anak cucu kita. Boleh piti ke dia. Tliu I go to, tliu I go ninga. Ikut dia ya beli. Makan nego tu, makan nego ni. Ikut dia nak beli. Dia tak kerti dah mikir. Sedekah benda tu haram. Tidak halal. Bahayalah adik kakak pada keturunan kita, anak-anak cucu kita. Tu benda. Gapo lagi? Supaya kita juga pergi beli. Pergi beli, buat kelik ke rumah. Tengok adik kakak. Anak bini kita, keluarga kita terima benda yang kita beli. Anak cucu kita terima, keluarga kita terima. Hak kita beli buat kelik. Muka halal dah tu, muka kita beli buat kelik. Dia tak kira dah. Hak kita beli tu, haram ke halal, dia pernah tanya, dia tak pernah tanya. Asal kita beli kat jolo. Halal dah lah. Dah ibu bapa pak kita buat kelik mari. Buat kelik ke bini, buat kelik ke anak. Dia tak tanya, dah habis haram halal ke ni. Kita pun bukalah kicap. Gunalah buat bihun goreng. Buat nasi goreng, sedap. Tengok tadi aku. Atas benda tidak halal. Tak nyanyi adik aku. Tu benda. Pas botol kicap. Habis. Tak khabar. Dah kita tak semok. Asal ke pok wak kelik, asal ke tok lelaki wak kelik. Bagi kita halal. Tengok. Dah tok lelaki tak semok dulu nak beli. Sebab apa? Sebab kita jahil. Ni yang kan nak usaha sangat ni. Supaya adik kakak faham. Supaya semua jemaah faham. Makan minum yang halalun tayyibah. Yang diperintah, yang disuruh, yang diarah. Yang ditegah, yang diteguh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti halalun tayyibah je. Benda makan ni halal je kalau nak makan, nak minum. Allah Ta'ala sedia. Jangan kita pilih makanan yang subhat, makanan yang haram. Tu larangnya. Adik kakak tu jelah. Allah Ta'ala raya. Allah Ta'ala ada dah beza sekate. Hak haram gini, hak halal gini. Jadi kita tak boleh nak buat main-main. Batu kita tak boleh jadi orang tidak berilmu. Batu awal-awal tadi tajuk mula-mula. Allah Ta'ala perintah suruh kita berilmu. Biar reti, biar tahu, biar alim. Di segi ilmu amal ibadah, ilmu dunia reti, ilmu akhirat pun reti. Baru kita tak buat salah. Adik kakak. Okey, akhir sekali penutup dia pada kanak. Jalan tak ni? Telakar satu lagi kanak telakar. Di mana-mana negeri terdapat banyak makanan minum. Kita rakyat, yakni orang ramai, jahil di dalam haram halal. Lebih-lebih lagi di negeri Thailand Selatan kita. Menjadi masalah besar kepada kita. Paling takut penipuan yang haram dikatakan halal. Ini kita paling takut. Pakai mikir adik kakak. Pakai mikir. Ni hak kita takut. Takut penipuan. You nak jual benda barang haram. You kata halal. I go ning. Debu ai tu, debu ai ning. Soh tu, soh ning. Tepung tu, tepung ning. You nak jual barang haram. Tapi royak halal. Kita pula tak ada ilmu.
Lagu mana adik kakak? Kalau pemerintah tak capur tangan, tak menjelaskan hitam putih kepada penduduk ramai, kepada kita Jumaah. Tengok tu. Macam-macam packing daripada makan ni. Hak black-black orang Melayu kita tak biasa buat, tapi cok halal. Adakah nyanyi adik kakak kalau di sebalik tu kita sembunyi perkara haram, ubah kepada halal, bermakna kita berbohong kepada Allah bila-bila masa saja kebinasaan kepada kita. Tak lepas. Allah Ta'ala tak terlepas lah. Tak terlepas di dunia lagi, usaha ke akhirat. Sebab benda ni payah. Nak cek. Ni jadi masalah ni, payah nak cek. Benda ni yang dikakak. Nak menentukan benda haram halal ni payah. Bukan senang. Jadi lagu tu lah. Okey, seterusnya adik kakak. Pada anak. Perihal haram halal. Kita yang belajar rasa lebih terselamat. Okey. Bagi anak adik kakak. Pada anak perihal haram halal ni, kita yang belajar rasa lebih selamat. Kalau kita belajar ni lebih terselamat. Kalau kita belajar. Tetapi pada orang tua, buta huruf, apa yang nak dibeli berdasarkan pada pandangan mata. Dia bertanya pada penjual. Pak, kalau penjual bukan Islam, lagu mana cerita adik kakak? Beli kedai orang bukan Islam. Kita tanya, halal kedai ni? Temek, Uncle, halal kedai ni? Halal. Ya tak halal. Apa orang tua? Lagu mana adik kakak? You nak suruh laku bagi dia ya. Kita hak tua ni tak reti nak baca, buta huruf. Reti tengok pada benda hak nampak kelih je. Lepas tu berdasar pada tuan jual. Orang tuan jual hak bukit Islam atau halal. Halal ni kita apa? Dah halal kak? Belilah kita buat kelik. Buat kelik lah kau bini buat masak. Makanlah sekeluarga bini makan, anak makan. Tak khabar. Sedap. Habis pergi beli pula. Sedap. Habis pergi beli pula. Tak khabar lah makan tu benda-benda yang haram masuk dalam perut kita yang tak sedar. Apa lagu mana adik kakak dalam hidup kita? Makan ni haram masuk perut tu. Kau kuat nyala api neraka bakar. Sebab apa? Ditakuti juga berlaku tadi adik kakak pada anak cucu kita membeli makanan, membeli minuman seperti di sekolah, di kedai-kedai, di supermarket, hanya berdasarkan pada ukuran mata. Budak kat dia tengok, rasa sedap di mata, dia beli, dia tak tahu. Nak baca tu, haram halal. Kita tak kerti nilai haram halal budak-budak. Kecuali ibu bapa ajar. Kecuali ibu bapa suruh, kecuali ibu bapa tegur ajar. Bahawa budak tu ni jarang adik kakak. Dah kalau ibu bapa tak tahu juga, lagu mana adik kakak? Ni yang berat ni. Maka, anak kita berdasarlah pada ukuran mata dia. Kalau berita haram halal tadi tidak semarak, maka anak-anak kita tidak ambil peduli makan haram halal. Kalau semarak seperti penyakit COVID-19, semua lapisan rakyat tahu dah sedar berlaku. Hebat. Tersebarnya penyakit COVID-19, semua rakyat tahu sedar khabar berlaku. Beringat berlaku. Hak kecil, hak besar, hak tua, hak muda, hak tino, hak jatah. Tahu berlaku. Pakat beringat. Ni lah. Kita kena buat. Pada makanan minuman, biar sedar habis. Pada semua lapisan. Khabar bahagian makanan haram halal. Seperti kes COVID-19 tu adik kakak. Kita
kita sedar. Ni panas sebut lah. Tak tahu kok. Ni COVID-19 hak kecil-kecil pun reti sebut. Menunjukkan berita tadi yo peheh. Kita naknya royak cara hari halal ni makan ni, minum hari halal ni gitu juga. Royak gitu sepatu juga. Biar siapa kau pergi kat budak kecil pun tahu. Hak-hak hari halal. Boleh hiti beza. Mama, bapa tak sen ni nengok ni. Ni hak hari ni. Anak pula royak. Cidik pada mak pak. Ni benda kita nak. Ni dak. Ibu apa holo ambil ni? Tak khabar. Halal tak ada hak buat teh buka orang Islam. Makanlah anak tu kelipah putih mata-mata. Kena kau ramai. Nampak ramai Superman beli. Nampak ramai Batman beli. Makan ni. Tengok tu adik kakak. Jadi, makan ni minum hari halal. Semua lapisan rakyat kena tahu sedar. Makan ni minum hari halal mesti orang-orang alim, mesti tok-tok guru, mesti orang ngajar turut semarakkan supaya semua orang Islam sedar khabar perihal hari halal pada makan ni, pada minum ni adalah membawa mudarat yang besar pada masa ini dan masa depan. Tu benda adik kakak. Jadi kita kena semarak pada semua lapisan. Mesti daripada orang-orang alim, daripada tok-tok guru, orang ngajar turut semarak belakang. Termasuk kita Jumaat Awal, tok-tok imam semua gapo, ketua-ketua majlis ikut semarak pada makan minum hari halal. Sebab apa? Sebab pada makan minum hari halal ni adalah membawa mudarat besar kepada kita pada masa ni, pada masa depan, masa akan datang. Pada diri kita, pada anak-anak cucu-cucu kita. Bakal keturunan kita. Wallahualam. Setakat tu dulu adik kakak. Maaf daripada kanak contoh Narati Wak Thailand. Okay, perhal setakat tu dulu. InsyaAllah pada masa akan datang kanak mari jumpa lagi dengan adik kakak. Alhamdulillah malam ni bersama dengan kanak. Salam-salam tazkirah dalam Facebook. Salam-salam dan juga TikTok. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih pada semua yang nak pencerahan tu, pada orang yang nak pencerahan tu, jemaah-jemaah yang suruh kanak bentek ke tajuk ni, Dewi Cedenge supaya kanak sebut berulang-ulang supaya lebih meluas, supaya orang boleh banyak, supaya orang boleh belaka, sama ada orang dengar, orang baru dengar, orang dengar dah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Kena dengar berulang-ulang berita-berita daripada makanan halal haram di dalam Islam kita, insya-Allah adik kakak. Tu dia. Jazakallah khairan katsira pada yang bagi hadiah dalam TikTok. Masya-Allah, subhanallah, tak berhenti-henti hadiah pada kak anak. Makasih banyak-banyak. Allah yang membalas kamu semua, insya-Allah. Okey, kak anak minta diri sungguh dah. Dengan kata lain, kita nak pakat semarak sebenarnya. Pakat semarak sungguh-sungguh. Dan di dalam kehidupan kita, makan ni, minum ni adalah benda yang panggil terlibat dengan perkara yang besar, perkara yang mustahak sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kita tak boleh nak buat main-main sungguh-sungguh. Bukan berlaku di Thailand Selatan sahaja ni, makan ni, minum ni. Termasuk di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei, seluruh Kemojah, Burma, semua tu adik kakak. Singapura, biar dengar, biar boleh ambil iktibar, pakat semarak makan minum hari halal. Biar jadikan satu majlis, buat satu majlis khas dalam satu tempat, satu daerah, satu kampung. Biar ada perhimpunan buat majlis makan hari halal. Penjelasan, keterangan makan hari halal di dalam Islam kita.
supaya bangkit kesedaran dalam Islam kita biar jadi semakin kuat, ya semakin apa ni dia panggil, biar kau tambah ilmu molek, kau tambah ilmu amat ibadah tentang ilmu makan dan minum ni. Rakyat kita tak tahu apa satu. Kita tak asyik lah rakyat kita tak tahu apa satu. Tahu tak berita makan ni haram. Tahu tu ya. Hak halal apa tak ada rakyat. Tahu bunyi berita tu haram, bunyi berita ni haram. Pasti penjelasan tadi tak ada rakyat. Senyap tu ya. Bukti tak ada. Di negeri dengan kata lain payuh kan nak cerita. Adik kakak. Sebab kalau tak ada putih hitam kat payuh semua nak cerita. Terima kasih. Sebab apa kalau kan nak royak nyo kata bakit lawak ke orang nyo bahas ke orang. Kan nak tahu mana. Gitu pula. Kalau tak ada bukti kak. Jadi kan nak royak tu hak ni lah kan nak pada pihak berkuasa tadi tubik ke surat putih hitam. Royak seomo, biar ada seomo surat keterangan tadi tu. Senara-senara. Sebab apa? Kan nak royak ada seomo-seomo. Sebab makin ni baru ni ada seomo. Makin nego ni tubik. Tubik seomo makin ni baru. Zaman kita lelah ni. Jangan royak. Setengah tahun lepas. Royak dah. Dia royak 10 tahun lepas. Setengah tahun lepas. Tak boleh lah kita nak royak terbaru. Kena update seomo. Kena panah seomo. Kena perangat seomo. Dengan kata lain. Makin ni haram, makin ni halal ni. Pada umat Islam kita. Sebab itu benda melibatkan ibadah kita. Menentukan ibadah molek tak molek. Menentukan jasad molek tak molek. Menentukan bakul anak dalam perut kita molek tak molek. Makan ni minum Kalau kita sedia makan ni minum yang halal. Tok lelaki, pok, pergi cari hijau buah. Buat kelik, beli makan ni. Kalau pok tu tak sedia makan ni. Ayah kita tak sedia makan ni. Minum hak halal, alun tayyibah. Klik mari, bini, kau ambil. Jazakallah khairan kasira. Kepada jemaah yang bagi hadiah. Sekarang ni, lain kurir lah tempat anak. Jadi masalah kain tu putu-putu. Okey, terima kasih banyak-banyak kan nak kena berhenti rehat dulu. Gimana nak tidur adik kakak kan nak berhenti rehat dulu. Pakat tidur, pakat rehat. Esok kita bangun pula insyaAllah. Malam esok tak ada apa boleh buat pula tazkirah. Seperti biasalah tengah malam semua kan nak boleh masuk tazkirah. Sebab petang-petang kalau tengah hari, pagi lagi masalah. Nak buka internet. Tahulah kan nak tak ada rezeki sungguh. Teruk benar lah ni tempat anak. Tapi tempat demo tak tahulah lagu mana deh. Kanak ni duduk jauh dengan tempat tie segenar dia tu lagi. Tempat kanak duduk ni. Jadi malah gitulah nak ayat adik kakak sekolah kanak boleh buat malam-malam gini. Kalau Allah Ta'ala rezeki kita, insya-Allah kanak boleh sihat segar, boleh tubik buat tazkirah kepada adik kakak. Sekolah-sekolah yang kanak boleh royak lah. Okey, kanak minta diri sungguh-sungguh dah. Tak ada roh apa benda. Okey. Maaf daripada kanak contoh narasi Wat Thailand. Dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Mampu belakang dah. Dalam TikTok.